Okay, hi, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, now kita masih dekat subtopic 1.2 mole concept, but we will focus on empirical formula. Okay, so we just want to recap back about empirical formula because you had learned this before. Okay, so the first thing is, what is the definition of empirical formula and molecular formula? So what is empirical formula? Empirical formula is the formula that show the simplest whole number of atom of element in the molecule. Maksud dia, okay, dia show apa? Dia simplified version of molecular formula. Tapi, kalau molecular formula pula, dia show the actual number of atom. Maksudnya nilai sebenar atom yang ada dalam molekul tu. So, for example, saya ada C4H10. This is the molecular formula. So, the empirical formula adalah dia punya simplified version. So, dia akan dapat C2H5. So, this is the empirical formula. This is the molecular formula. Nampak Okay, the simplest whole number untuk atom dalam empirical, actual number dalam molecular. Okay, dan dia punya relationship di antara empirical formula dan molecular formula adalah N empirical formula, dia akan equivalent to molecular formula. Okay, ni kita akan tengok dekat calculation nanti Dan untuk buat calculation, ni adalah 4 step yang awak akan jumpa. Kena ada math dulu, buat assumption, dapatkan mole, dapat mole, buat simplified version, dapat mole ratio dia, dan dapat mole ratio baru dapat empirical formula. Tapi saya rasa korang lagi familiar dengan this table kot. Betul? So bila sebut je empirical formula, mesti buat table yang macam ni. Okay, dan dia punya kolom tu bergantung kepada bilangan atom yang ada dalam dalam molecular formula tu. Contoh kat sini saya buat 2 kolom kan. So maksudnya melibatkan 2 atom sajalah. Dan apa yang kena ada dekat sini adalah dia mesti ada elemen apa yang ada. Mass, dapatkan mole. Okay, buat simplest ratio dan itulah nilai untuk empirical formula. Kita akan pergi lebih detail dekat example lepas ni. Tapi apa yang awak kena ingat, benda yang sangat penting dalam empirical formula adalah never ever round off the value untuk simplest ratio. So kalau awak dapat dalam bentuk point form untuk simplest ratio, jangan round off. Unless kalau number yang awak dapat tu adalah 0.1 ataupun 0.9. Contohnya kalau awak ada 7.1, that is dia punya simplest ratio. So awak boleh round off kepada 7. 3.9, so awak boleh round off kepada 4. Tapi kalau awak dapat 3.4, awak tak boleh round off kepada 3. Okay, so selain daripada 0.1 ataupun 0.9, tak boleh round off, awak kena buat apa? Awak kena multiply by any value, okay, to get the whole number. Awak kena try dengan lowest number. Awak try dulu times dengan 2. Dapat whole number tak? Tak dapat juga, try times dengan 3. Sampailah awak dapat whole number. Tu cara dia. Okay, so jangan round off lah. Okay, so now we look at the example. See the first example. So dia bagi carbon and hydrogen. Dan dia bagi dalam bentuk percentage. Macam yang saya kata sebelum ni, kalau dia bagi dalam bentuk percentage, okay, awak kena buat assumption yang mana let 100% equal to 100 gram. Yang ni satu markah tau, sayang. Sebelum awak buat empirical formula, kena buat assumption ni dulu. Kena tulis 100% equivalent to 100 gram. Lepas tu, disebabkan dia minta empirical formula, make sure kena ada table ni lah. Table ni wajib. Alright. Masukkan mass dekat sini. Disebabkan kita dah assume percentage sama dengan mass. So, 82.67, 17.33. Dah dapat mass, dapatkanlah mole. Dah dapat mole, awak akan dapatkan simplest ratio, simplest mole ratio dengan cara, okay, awak divide dengan the lowest number of mole. So, kita divide dengan 6.88 lah. Sebab ni yang paling rendah. So, awak dapat 1 dengan 2.5. So, bila dapat 0.4 macam ni, awak tak boleh nak round off, dapat 3 terus. Tak boleh. Awak kena buat apa? Kena times dengan any value. Start with the lowest value to get the whole number. Okay, so kita start dengan times 2. So, bila mana awak try untuk times 2, terus dapat whole number macam ni. So, stop sampai situ je. So, disebabkan hydrogen awak times 2, carbon pun kena times 2 jugalah, baru adil. Okay, so both need to times 2. Sebab dapat jawapan dia C2H5. Okay, ni the first example. Second example, okay, now they give you, they give you X. Okay, and X is the hydrocarbon. So, bila mana dia sebut X to hydrocarbon, mean X consists of carbon and hydrogen only. Okay, and they said that combustion of X akan produce
okay, 0.686 gram of CO2 and 0.563 gram of H2O. Okay, so sekarang ni, they ask you what is the empirical formula. Okay, the problem now is they don't give you the mass for carbon and hydrogen. But they only give you the mass for carbon dioxide and water. The result for combustion. Jadi, kita akan apply konsep yang kita bagi dekat mol sebelum ni. How you want to find, okay, mass of atom in mass of molecule. So, formula yang akan awak guna, awak akan buat, okay, mass atom, okay, molar mass atom, molar mass atom divided by molar mass molecule times 100. Bukan 100 lah. Times dengan mass given. Mass given. Ni cara dia. Contohnya, okay, awak dah dapatkan mass carbon. Carbon kita boleh dapat dalam CO2. Sebab dalam CO2 ada carbon atom. Jadi, berapa molar mass carbon? Molar mass carbon adalah 12. Molar mass CO2 adalah 44. Times dengan mass given, 0.686. So, dapatlah mass carbon berapa? Nampak tak? Dia simple lah. Simplified version. Macam mana awak nak dapatkan mass atom dalam mass molecule. Ni formula, cara formula. Okay, yang sebelum ni, yang video sebelum ni saya ajar menggunakan cara ratio. Sekarang ni cara formula. Okay, so kalau untuk hidrogen pun sama. Kita akan dapatkan mass hidrogen dalam H2O. Jadi, dalam H2O awak ada 2 hidrogen. Sebab tu mass dia 2 kat sini. Kena ingat. Okay, bukan 1 Sebab awak ada 2 hidrogen, so 1 times 2 lah. So, divide by molar mass overall, 18. Mass given yang dia bagi, 0.563. So, dapatlah berapa mass hydrogen. Nampak Soalan macam ni selalu keluar. Dia tak bagi mass atom tu, tapi dia bagi mass molecule. So, akan dapatkan mass atom menggunakan this formula. Okay, so dah dapat berapa mass carbon dan juga berapa mass hydrogen. Barulah awak boleh buat empirical formula macam biasa. Make sure buat table lah. Okay, elemen mass mole sampai awak dapat the final answer CH4 ni. Okay, so next question. Dia kata find the molecular formula. Tadi awak dah dapat empirical formula. Sekarang ni dia minta awak cari berapa molecular formula. So nak dapatkan molecular formula, okay, dia punya formula dia simple je. Okay, N, okay, empirical formula equivalent to molar mass. Ni cara dia. Okay, so jadi N, empirical formula berapa ni? CH4 kan? Molar mass given, 16. So, masukkanlah molar mass untuk CH4 ni. So, N carbon ada 12. Plus dengan 1, hydrogen ada 4, 4. Okay, so equivalent to 16. So, N awak akan dapat equal to 1. So, dah dapat N, terus masuk dekat formula atas ni. Okay, CH4 times 1 equal to molecular formula. So, molecular formula dia berapa sayang? So, CH4 1 equivalent to C, CH4 juga. So, inilah cara nak dapatkan apa? Molecular formula. Okay. So, saya rasa awak boleh try jawab soalan tutorial. Okay, sampai number 7 untuk empirical formula. Okay, have a try. Okay, bye.